Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan yang berkasihan sekalian. Nong Khalilah. Jangan lupa share pada teman-teman kita yang lain. Tengah hari ni kita buat pahala sikit. Tolong sebarkan, moga-moga manfaat. Saya Budin Osman, barakallahu fikum. Apa khabar? Safe. Wan Sabaria Ismail, salam semua Ilham Nur Rahman. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa share pada sahabat kita. Moga-moga tengah hari ni ada manfaat perkongsian ilmu dalam kita berehat, tengah lunch ke, tengah tunggu anak kat sekolah ke, Farid Spa, Anwar Sahlan, Ustaz Nulis, barakallahu fikum. Saya masih lagi membawakan kita kepada perbincangan bersifat tamadun. Wajadilhum billati hiya ahsan. Terima kasih yang kirim star kepada saya tengah hari ni. Kalau berdebatlah dengan mereka dengan cara yang membuka fikiran. Jadi tengah hari ni saya nak mengajar untuk kita buka fikiran kita bersama-sama, mempertahankan Islam. Dan pada hari ini zaman viral, berbagai perkara boleh disampaikan dengan cepat. Adil Ahani Muhammad Nusida, Anwar Sahlan. Buku macam biasa tengah hari ini saya ajak tuan-tuan untuk mengenai buku yang menarik ni, Atlas Penyebaran Islam ni. Karangan Dr. Syauqi Abu Khalil, seorang sejarawan moden Muslim yang terkemuka. Tajuk pada kali ini adalah untuk membetulkan silap faham terhadap Islam yang mendakwa Islam ini disebar dengan pedang dan dia merupakan agama kekerasan dan apa yang dibawa oleh Muhammad itu tidak masuk akal. Ini adalah tomahan dan juga kata-kata dusta, palsu yang telah lemparkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap Islam. Baik, saya bacakan. Pada hari Selasa 12 September 2006, pemimpin Kristian Benedict yang ke berapa ni? Yang ke XVI 10 yang ke-16 berpidato di Selatan Jerman, Universiti Regensburg. Dalam pidatonya, padri yang terkemuka ini telah pun Paus yang terkemuka ini telah pun menyerang Islam dan Nabi Muhammad. Dan isi pidato yang paling penting dinyatakan adalah yang pertama, Islam tersebar dengan cara pedang. Islam adalah agama kekerasan. Yang kedua, kata beliau, agama yang dibawa oleh Muhammad tidak dapat diterima akal. Kerana itu didasarkan kepada naskah kuno, Caesar, Byzantium, Emmanuel II, Muhammad hanya pembawa keburukan. Namun demikian, kita patut memberikan satu bantahan secara beretika. Jawaban Ismail terhadap tomahan yang dikemukakan kepada Islam dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah jawapannya, tuan-tuan? Andai sahaja dia dapat mengajukan beberapa contoh dan bukti yang memperkuatkan ucapannya. Tuduhan dilontarkan sangat tidak berasas. Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Benedict ni merupakan satu kejahilan yang telah pun disampaikan, dipaksa untuk orang awam menerima, memahami dia. Mengapa beliau tidak menyertakan bukti-bukti yang lain? Sedangkan beliau adalah seorang yang mempunyai pemuka agama Kristian. Jadi sebelum kita kritik ucapan Benedict ini, saya bawakan pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Mary Schimmel, salah seorang daripada tokoh orientalis di Jerman. Beliau telah mengatakan bahawa Islam merupakan contoh ideal ketidakadilan. Ini kata-kata Dr. Mary daripada Jerman juga, tuan-tuan. Baik. Di Damsyik, secara harfiah, Roger Gardy mengatakan Barat tidak mempelajari Islam secara benar. Bahkan di universiti Barat sekalipun tidak mendedahkan hakikat yang benar tentang Islam itu sendiri. Perlu saya katakan bahawa wahai Benedict, apa yang anda ucapkan pada 17 September 2006 itu tidak boleh dijadikan satu asas terhadap tomahan yang kamu kenakan pada Islam. Ini merupakan satu gerakan anti-Islam yang anda cuba untuk menutup pintu-pintu kebaikan yang ada padanya dengan harapan supaya anda dapat burukkan imej Islam itu. Barangkali anda perlu membaca ucapan yang dikemukakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menghantar tentera Islam Abu Zar di bawah pimpinan Usama bin Zaid bin Harithah. Kita semua tahu ketika Nabi hampir wafat, Nabi telah pun menghantar satu gerombolan tentera di bawah pimpinan seorang pemuda usianya 18 tahun, namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Ini cucu angkat Nabi, kerana ayahandanya Zaid bin Harithah yang terkorban di Medan Mu'tah merupakan anak angkat Nabi SAW.
Kita tahu ya kisah Zaid bin Harithah berkahwin dengan Ummu Aiman, mereka dapat anak bernama yang dinamakan Nabi sebagai Usama bin Zaid bin Harithah. Jadi ketika Nabi mempersiapkan tentera itu, tiba-tiba Nabi pun wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah pun meneruskan misi penghantaran tentera untuk menentang musuh Allah SWT itu. Jadi kalau kita baca pesan Abu Bakar As-Siddiq kepada Usama bin Zaid yang masih lagi dikekalkan menjadi ketua tentera yang Nabi angkat sebelum itu, dengar baik ucapan ini. Sangat berbeza daripada apa yang dikatakan oleh Benedict, padri besar Kristian ini, tuan-tuan. Peringatan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengar baik, jangan berkhianat, jangan mendendam, jangan melanggar janji, jangan merosakkan apa sahaja yang terdapat dalam negara mereka yang merupakan terutamanya di gereja mereka. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang tua, jangan apa-apakan orang perempuan. Kamu tidak boleh menebang pokok, membakar pokok-pokok taman yang sedang berbuah. Tak boleh menyembelih binatang mereka seperti kambing, lembu dan unta, kecuali untuk keperluan makan sahaja. Bila kamu mendapati satu golongan sedang menyendiri beribadah, maka tinggalkan mereka. Jangan apa-apakan mereka. Ya, Padri Benedict, apakah ucapan yang anda ucapkan itu berdasarkan kepada kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diangkat umat Islam, dijulang menjadi khalifah yang pertama selepas Rasulullah? Ya. Jadi kita perlu faham tentang Islam, tuan-tuan. Juga anda perlu membaca jaminan Umar Khattab radhiyallahu anhu yang telah saya bacakan kepada tuan-tuan. Jaminan Sayyidina Umar ketika membuka Ilya. Ilya itu maknanya bandar Allah, rumah Allah, iaitu Baitul Maqdis, nama lama kepada Baitul Maqdis Jerusalem, kan? Ya, Masair Masrah yang telah saya bincang kepada tuan-tuan dalam kuliah yang terdahulu. Jadi bagaimana Sayyidina Umar telah memberi keamanan atas jiwa, harta benda, gereja, salib. Bahkan siapa yang nak keluar ikut Rom boleh keluar tanpa diapa-apakan. Yang nak stay kat situ bahkan diberi bentukan tulis untuk menjaga gereja mereka yang rosak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah yang disampaikan oleh Islam ini tidak dibaca oleh Benedict sehingga mengatakan bahawa Islam ini agama keganasan? Baik. Hak-hak non-Muslim di tengah masyarakat Islam antara lain, Islam selalu melindungi setiap jiwa. Artinya darah non-Muslim sama seperti darah Islam. Lihat orang bukan Islam duduk di negara kita, dia tak ada apa-apakan. Dalam kes-kes terpencil tu kita tak ambil kira, tuan-tuan. Ya, urus gunting. Ya, Fiza Ismail. Ainun Yaakob, penting sangat diskusi ni tahu. Tolong sampaikan kepada teman-teman kita, boleh buka dengar dalam kereta ketika sedang makan, supaya kita tahu pembelaan kepada Islam ini perlu mempunyai fakta. Fact and figure orang kata, ya. Kena kita fahami perkara ni supaya kita sebarkan kepada orang keliling kita. Sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang mungkin terpengaruh dengan kata-kata Benedict ini, cuba fahamkan kepada mereka bukti-bukti yang ada, dan sejarah tidak akan berbohong. Azizah Bahruji, ya. Jadi darah non-Muslim sama seperti darah Muslim, tak boleh diapa-apakan, tak boleh dirampas haknya, tak boleh diambil. Seperti berlaku di negara jiran satu masa dahulu ketika orang-orang Cina telah pun dibakar kedai mereka, dirampas. Itu bukan daripada Islam. Dia tak boleh dijadikan hujah. Orang yang bukan Islam duduk dalam negara kita kat Malaysia ni, macam saya orang Melaka, tuan-tuan. Kat Melaka ada satu golongan nama dia dipanggil Serani. Serani ni keturunan Portugis lama yang stay kat Melaka, walaupun datuk nenek moyang mereka yang buka telah pulang ke Portugal balik. Mereka dipanggil Serani. Ada tak dia apa-apakan? Bahkan dapat hak kerajaan Melayu Putra, tuan-tuan. Diraikan, dia bagi peluang persekolahan. Ramai di kalangan mereka masuk Islam. Ada yang masih lagi kekal bukan Islam, tapi semangatnya kepada kita baik. Dia tahu walaupun datuk nenek moyang yang merupakan penjajah yang telah pun membunuh begitu ramai orang Islam di tanah Melaka, tapi kita melayan keturunan mereka dengan penuh kebaikan pada hari ini. Ada tak bukti lebih benar daripada ini, tuan-tuan? Cuba orang bukan Islam yang membawa idea-idea prejudis terhadap Muslim ini, cuba buktikan kat negara asal mereka, mainland China, apa ramai orang Islam dibunuh Uyghur. Di India, apa ramai orang Islam dibunuh di Kashmir, dianiaya, diroboh rumah mereka, dipukul, dan video viral kita dapat lihat. Ada tak berlaku perkara itu kat mereka di sini, tuan-tuan? Di mana ditegakkan Islam? Walaupun orang Islam tidaklah mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, tetapi mereka tetap punya rahmah, kasih sayang, simpati, ya, terhadap orang selain daripada mereka yang tidak mereka apa-apakan sama sekali. Tengok dalam tempoh 70 tahun merdeka ini, ada tak mereka dibakar, mereka dianiaya, dihalau, dibuang ke laut, macam berlaku dekat Andalus yang kita baca sebelum ini? Tak ada, tuan-tuan, tak ada langsung. Ya, sejarah tidak akan berbohong. Dan apa yang kita hidup kat sini pun kita lihat, ya, bukti yang nyata bagaimana umat Islam ini begitu bertanggungjawab terhadap bukan Islam.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka duduk negara umat Islam boleh minum arak, boleh buat buka pusat hiburan untuk diri mereka. Tapi ada tak umat Islam ambil tindakan pada mereka, tuan-tuan? Ya. Jadi baca buku ni supaya kita dapat Zuridah, Izzah Ma'mur. Tolong share pada teman-teman kita yang lain tengah hari ni. Mari buat pahala sama-sama, menyampaikan tentang kebenaran Islam. Ya, Haji Hamidah jangan lupa pada anak-anak, share pada kawan-kawan, rakan sekolah, alumni, Intan Zurina. Tolong semoga ada manfaat bersama untuk kita tengah hari ini memahami bagaimana wajib kita mempertahankan umat Islam daripada tumahan dan juga fitnah yang ditujukan mereka. Semalam saya bacakan Al-Islam fi qafasil ittiham. Umat Islam ni berada di kandang pesalah. Semua yang salah tu dilibatkan kepada Islam. Orang Islam tak reti cakap orang putih pun dihina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Jepun ramai yang tak boleh cakap orang putih tapi maju ke main lagi. Bukan? Orang Jerman begitu maju sekali walaupun ramai tak boleh cakap orang putih pun. Apa pula masalahnya? Orang Islam tak boleh cakap orang putih, itu adalah hak pribadi. Dia nak belajar, dia belajar. Dia tak belajar, dia yang rugi. Yang kamu sibuk-sibuk jadikan orang Melayu ni macam bodoh sangat kerana tak boleh menguasai bahasa orang putih ni. Apa cerita ni, tuan-tuan? Tak beradabnya kamu, tak sedar dirinya kamu untuk bangsa pendatang. Kosong tu kalau sebut, tuan-tuan, ya. Baik. Oleh kerana itu, silalah anda renungi sampai anda menemui kebenaran. Kami akan buktikan penjelasan di bahagian buku sumber dan juga apa-apa kata-kata kalian yang tidak benar terhadap Islam. Betul tak Islam tersebar dengan peperangan dan juga mata pedang, Muhammad Azhar? Betul ke? Ya, ini merupakan satu penderaan psikologi terhadap umat Islam yang dilepaskan untuk menimbulkan kecurigaan dan juga anti-Islam dan juga prejudis terhadap umat Islam. Ya, untuk tuan-tuan ni dibawakan bukti daripada kitab Injil Luke 22 nombor 36. Jesus mengatakan siapa yang tidak mempunyai pedang mesti menjual jubahnya untuk membeli pedang. Apa maksud kata-kata ni, tuan-tuan? Ada tak perkataan sebegini dalam Al-Quran Karim? Allah cuma menggunakan surah Al-Hajj sebagai contohnya. Uzinal ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dibenarkan kepada orang yang dizalimi itu untuk mempertahankan diri dan untuk menyerang, untuk mempertahankan diri daripada diserang. Semua ayat yang disebut dalam Al-Quran disebut qital, jihad, yang menunjukkan kepada pertahanan diri sebelum menyerang orang sebenarnya. Tapi dalam Injil ni, tuan-tuan lihat Bible, Luke 22:36 menunjukkan bahawa Jesus mengatakan siapa yang tidak mempunyai pedang kena beli baju, kena jual bajunya untuk beli pedang. Dalam Quran tidak ada pun ayat pedang, tuan-tuan yang boleh kau sekalian. Ya, dalam Perjanjian Lama pula Old Testament, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaskanlah dengan mata pedang kota itu serta segala isi dan haiwannya. Dalam Ulangan 20/16 juga disebutkan, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan siapa pun bernafas di situ. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya bunuh. Ni kalau kita dengar apa yang disebut oleh Dr. Zakir Naik, lebih terang lah kita dapat faham. Ya, ini merupakan hujatul Islam zaman moden, Dr. Zakir Naik, yang menerangkan tentang pembetulan terhadap misconception terhadap Islam, yang mengatakan Islam ini merupakan agama peperangan. Padahal bila kita baca dalam New Testament, Old Testament, lebih jelas perkataan pedang itu disebut dalam kitab itu berbanding dengan Al-Quran Karim. Tak ada satu pun ayat yang menyuruh kita berperang, tuan-tuan. Ada pun ayat menyuruh kita mempertahankan diri. Baik. Dalam Quran kalau kita baca contohnya ayat yang ke-107 surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan kau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk sekalian alam. Lagi dalam ayat surah Isra ayat ke-70, wa laqad karamna bani adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum min thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya, kami telah pun memuliakan anak-anak Adam itu tanpa mengambil kira di musim ataupun bukan musim. Hendaklah dijaga. Jangan dianiaya, jangan dizalimi, jangan dibunuh. Kami muliakan dan kami beri kepada mereka ni peluang untuk menaiki daratan juga lautan. Kami beri kepada mereka makanan yang baik-baik. Kami lebihkan manusia itu dibandingkan dengan makhluk lain yang kami jadikan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita asas kepada peradaban yang tinggi, iaitu Islam telah pun meletakkan kesejahteraan itu, kemuliaan untuk semua manusia. Ya, tidak hanya itu, bahkan itulah sebabnya umat Islam telah membangunkan hospital-hospital untuk kesejahteraan manusia. Untuk mengatakan tuan-tuan, Nabi kita adalah yang pertama buat hospital.
iaitu lepas daripada peperangan Ahzab, ketika musuh-musuh Islam orang Arab itu datang menyerang Madinah, Nabi telah pun menggali parit atas nasihat dikemukakan oleh Salman Al-Farisi ikut pengalamannya. Lalu antara yang cedera parah dalam perangan Ahzab itu nama seorang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu warḍah. Maka Nabi suruh dia bina satu sudut dalam Masjid Nabawi itu untuk dia orang yang luka cabaran ni ditempatkan. Dan ada nurse-nurse seperti contohnya Nusaybah Al-Ansariyah, ya, untuk Rufaidah yang bertanggungjawab untuk menjaga sahabat-sahabat yang cedera dalam perang Ahzab. Ini nurse, ada doktor. Jadi ini semua adalah berpaksikan kepada suruhan Allah memuliakan manusia, menjaga manusia. Bagi siapa yang merawat manusia sampai sembuh, maka man ahyaha fa ka'annama ahyan nas jami'a. Ya, Hani Murad, ahlan sahlan. Siapa yang beri pada manusia itu kesihatan, merawatnya, maka orang itu sihat. Dengan kesihatan yang diberikan itu, yang dinikmati itu, Fathiyah, maka dia mendapat pahala orang itu tak kurang sedikit pun. Bayang kita jadi doktor, habis bertugas dengan kontrak kerajaan, kita pun buka klinik. Kita niat nak bagi kemudahan kepada orang miskin, kita bagi bayar murah. Ya, orang kaya kita kenakan haji, kenakan harga berpatutan. Ismail Haji dia ni tak salah pun kita buka klinik, maka kita dapat rawat orang tu pun sihat, orang tu pun pergi haji, orang tu pergi haji. Duplication haji yang dia buat itu ada bahagian untuk kita, tak kurang sedikit pun. Bayangkan, kerana kesihatan yang telah dinikmati hasil daripada usaha kita mencadangkan dia untuk hidup kaya sihat, bagi ubat dan sebagainya. Begitu Islam memberikan kepada kita peluang untuk buat kebaikan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini mengajar umat Islam untuk apa yang dinamakan sebagai menjaga manusia, memberi kepada mereka kesihatan, pelajaran dan sebagainya. Baik. Caesar daripada Rom pernah memerintahkan penghancuran tempat-tempat penyembahan berhala dan melarang pemasangan simbol-simbol agama lain. Charlemagne yang memerangi Saxon. Ini Anglo-Saxon, tuan-tuan. Dulu perangan di antara Perancis dan juga English, Britain, UK lama dulu. Sama 33 tahun. Dan Charlemagne, Charlemagne, pemimpin tertinggi Kristian pada masa itu di Perancis, negara terkuat di blok Eropah, telah pun memerintahkan selama 33 tahun itu dilakukan apa sahaja perbuatan keji, kejam, kebinatangan selepas mereka berjaya memindahkan agama Kristian, yang dengan paksaan peperangan dan juga mata pedang ketika beliau berkuasa. Raja di Denmark telah pun menyebarkan agama Kristian dengan menggunakan kekuatan dan juga teror, dan membunuh semua orang yang tidak mahu mengikuti agamanya. Di Rusia, agama Kristian dipaksakan kepada penduduknya oleh jemaat Brothers of the Sword. Di tangan Vladimir Durkheim tahun 1985 hingga 1015 Masihi, yang terkenal buas, kejam, memiliki seniority yang tinggi, namun terkenal pula dengan kebodohan dan pencerobohannya, berhasil membunuh semua orang di Duke, iaitu orang bangsawan ini di Rusia, dalam sungai Dnep. Saya nak sebut bahasa ni, tuan-tuan, bahasa Rusia. Tapi ini kajian dibuat oleh Dr. Shauki Abu Khalil yang menunjukkan kepada keganasan semua orang selain daripada Islam ketika mereka berkuasa. Di Norway, Raja Olaf Triswissen merintahkan untuk menyembelih orang yang menolak masuk agama Kristian atau memotong tangan dan kaki mereka dan mengusir mereka dalam keadaan hina kerana mereka tidak mahu ikut agama yang dipaksa oleh Raja Norway itu. Di Amerika, bagaimana dilakukan terhadap suku Red Indian atas nama gereja. Ini semua memang sejarah tak boleh nak tutup daripada kejahatan ketika berlakunya baptis. Mereka membaptiskan semua orang Red Indian yang dianggap tidak mahu ikut cara mereka, maka dibunuh. Ada di kalangan Red Indian ni Muslim, dibunuh, tuan-tuan. Ini baru terselah sejarah mereka, kan? Ya, mari kita ajak Benedict untuk membuka buku bertajuk di Amerika. Pembebasan Amerika, masalah lain, karya Vitan Todorov, bahawa dia 80 juta daripada Red Indian pernah dibunuh oleh orang Eropah atas nama gereja. Majalah Cuba International pada edisi Julai 1972 telah pun memuatkan bertajuk The History. Dalam gambar itu terdapat foto seorang yang sedang memegang salib dan seorang tokoh Red Indian yang terikat di tiang. Tubuhnya ditutup kayu dan jerami sampai separuh tubuhnya dibakar.
Sementara orang yang memaksa dia untuk mengikut agama Kristian itu telah mengangkat salib di hadapan tokoh Indian itu, mengajaknya masuk agama Kristian sebelum dia dibakar agar masuk dalam syurga. Tokoh Indian itu bertanya, apakah di syurga? Apakah di syurga ada orang Spanyol macam kamu? Pendeta itu menjawab, sudah tentu. Tokoh Indian yang mengatakan, kalau begitu aku tidak mahu pergi ke syurga bertemu dengan keturunan bangsa yang buat seperti kamu. Ini sejarah tuan-tuan, ini bukan pembohongan. Ini dicatatkan dalam buku yang saya nyatakan tadi, majalah Cuba International, edisi Julai 1972, yang memuatkan cerita ni, bahawa orang Spain datang ke Amerika, Meksiko dan sebagainya, menyembelih orang kat sana dan mengatakan kamu dibunuh kerana mengikut Jesus, kamu akan masuk syurga. Lalu orang itu bertanya pula, dalam syurga tu ada orang Spain macam kamu ke? Jawapannya, ada. Kalau gitu aku tak masuk syurga, kerana mengenang jasa, mengenang kejahatan bangsa Spain ini ke atas mereka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Perkara yang sama juga berlaku di Australia, iaitu tempat Aborigin ini dibinasakan. Penduduk-penduduk di Australia, di New Zealand tahulah tentang kejahatan bangsa yang ada pada masa itu, membunuh mereka dengan sewenang-wenangnya. Orang Maori dan sebagainya, mereka tahu sangat kejahatan yang berlaku ini, sehingga mereka semua jadi takut bila melihat kepada simbol agama itu satu masa dahulu. Baik, ini adalah puluhan juta orang di Afrika boleh dibunuh ketika mereka bawa agama Kristian ini ke Afrika. Berjuta-juta orang meninggal di atas kapal-kapal pengangkut expansion English dan juga yang telah mengangkut ribuan budak daripada Ghana ke negara-negara jajah Spain pada tahun 1592. Seorang budak terkenal, seorang hamba terkenal, John Hawkins, pada masa zaman Elizabeth yang pertama, Ratu Inggeris dan juga pelindung umat Kristian, melakukan pengangkutan hamba sahaya. Di antara kapal yang digunakan oleh pedagang ini yang bernama Solomon, Joshua, Johannes. Hal itu menunjukkan kepada kita aktiviti itu didukung oleh gereja. Memang tidak ada landasan lain untuk diberikan alasan kat sini kenapa mereka dibunuh. Semuanya atas nama gereja, tuan-tuan diberikan Allah sekalian. Dr. Franz Grace menuturkan, sejarah umat Nasrani dalam hal yang paling banyak adalah sejarah gereja itu sendiri. Sejarah yang berlumuran dengan darah. Di sini tuan-tuan, orang barat sini buat kajian, bukan nama orang Islam, Franz Grace. Dr. Franz Grace. Tuan-tuan boleh cari nama ni dalam Wikipedia. Kajian yang beliau buat menunjukkan bagaimana catatan sejarah yang penuh dengan darah manusia ditumpahkan dilakukan di atas alasan baptis untuk mengkristianasi orang, dibunuh orang dengan sewenang-wenang ini. Saya juga mengingatkan anda, wahai Benedict, padri terbesar Kristian tahun 2006 ini, tentang pembantaian Marcel de Saint Bartholomew yang disebut oleh Gustave Le Bon dalam bukunya Roh Athora. Pembantaian yang diperintahkan oleh Charles yang ke-9, Catherine de Medici, tahun 1572. Catherine membunuh 5 orang tokoh Protestan di Paris menurut mereka melakukan konspirasi terhadap diri dan kekuasaannya. Setelah berita itu tersebar di Paris, kemudian tersebar bahawa akan lakukan pembunuhan terhadap umat Protestan yang keluar dari kekuasaan Katolik. Maka para tokoh Katolik, pengawal kerajaan, pasukan pemanah, majoriti penganut Katolik menyerbu umat Protestan. Sejak peristiwa itu 2,000 orang telah dibunuh. Selanjutnya penduduk beberapa wilayah di Perancis yang diprovok pemusuhan mengikut penduduk Paris, mereka membunuh sekitar 6,000 hingga 8,000 jiwa. Siapa yang tulis, tuan-tuan? Tulis oleh Gustave Le Bon. Bukan orang Islam yang tulis sejarah ini. Saat pembantaian di Bartholomew ini, tidak ada kritikan sedikit pun dari bangsa Eropah yang majoriti penduduknya beragama Katolik. Bahkan peristiwa itu satu semangat yang tidak boleh diluputkan. Philip yang kedua hampir sekali menjadi gila kerana kegembiraannya mendengar berita peristiwa Saint Bartholomew ini. Pujian dan ucapan selamat kepada Raja Perancis silih berganti, bahkan lebih banyak diterimanya ketika mendapat kemenangan besar di medan perang. Bila berjaya membunuh umat Protestan ini, itu menjadi kebanggaan besar bagi Perancis. Lebih menggembirakan mereka nak bandingkan dengan kemenangan dalam peperangan. Tengok, tangan-tangan yang berdarah, berapa ramai manusia yang telah dibunuh kerana mangsa perbezaan mazhab dalam agama yang sama. Kalau agama sama pun mereka buat begitu zali-zali, bayangkan kepada umat Islam bagaimana mereka lakukan. Bagaimana terhadap orang yang berbeza akidah dengan mereka. Lagilah macam dekat Afrika tu, jutaan manusia dianggap macam monyet, macam beruk, dibunuh begitu saja, tuan-tuan. Dia naikkan kapal untuk diangkut jadi hamba di negara mereka, tak bagi makan, minum, mampu semua mati dalam perjalanan berapa ramai orang.
yang terpaksa makan najis orang lain ketika dalam kapal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni sejarah anda nak tutup macam mana? Dia satu benda yang disampaikan orang turun temurun. Nas ranjau silau. Okey. Baik. Cukuplah setakat ni, nak cerita lebih panjang lagi apa yang terdapat pembuktian bagaimana zalimnya agama kamu nak dibandingkan dengan kami. Paus Martin yang kelima dikenal sebagai satu figure pemurah dan dermawan. Dia telah pun mengenepikan dosa dan kesalahan demi melenyapkan nyawa mereka yang ikut dalam pembunuhan beramai-ramai umat Afrika, Asia dan juga Amerika. Dengan demikian, agama apakah yang sebenarnya yang tersebar dengan mata pedang dan kekerasan, wahai Benedict? Agama engkau ke agama kami? Apakah impak yang timbul dari masyarakat Islam? Cuba bandingkan, wahai Benedict. Anda tentu ingat pada tahun 1992 bertepatan 500 tahun penemuan dan penjajahan benua Amerika. Padri sebelum anda mengunjungi wilayah selatan Amerika, pada masa itu disambut dengan demonstrasi berdarah, cacian, penghancuran patung-patung panglima penemu benua Amerika dan pendeta. Mengapa benda itu berlaku? Membuktikan bahawa negara itu merasakan kamu menjajah mereka. Kamu datang ke sana, kamu bawa keadilan ke? Tak payahlah nak cerita keadilan, justice, tak payahlah. Dulu pernah berlaku kat senjata imam kami, dibunuh beramai-ramai kata penduduk Amerika Latin pada masa itu, menyambut kamu dengan kebencian. Baik, itu adalah perkara yang tuan-tuan boleh baca dalam sejarah, dalam buku ni sebagai contoh. Boleh lihat dalam buku ni, letak dekat meja kita, setiap hari kita baca, supaya kita sedar bahawa sejarah ini membuktikan sebaliknya. Apa yang kamu kata pada kami terhadap agama kami adalah pendustaan. Kerana sejarah membuktikan kamulah yang melakukan demikian. Baik. Kalau kita tengok pun sebagai contohnya apa yang berlaku dalam perkembangan kolonial, kita boleh tengok sebahagiannya dalam Mak Kilau lah kan. Semua cerita Mak Kilau. Kalau kita rajin baca sejarah, lihat bagaimana ramai orang ulama yang telah dibunuh, banyak sejarah manuskrip yang telah pun ditenggelamkan, kapal tu tenggelam padahal dibawa pulang ke negara mereka. Kerana penjajahan ini membawa 3G kan, God, Gospel, Glory dengan Gold kan. Kemenangan. Kerana mereka nak pergi ke wilayah tengah, mereka terpaksa menghadapi Empire Ottoman yang kuat. Maka mereka pergi jajah umat-umat Islam lain yang jauh daripada Empire Ottoman ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyebarkan, untuk mengambil emas yang ada, menyebarkan kemuliaan diri bagi bukti Datuk Syakab dan juga untuk menyebarkan gospel, God, untuk menyebarkan tentang ketuhanan Kristianiti yang mereka bawa, iaitu gospel tadi. Baik. Adakah agama yang dibawa oleh Nabi itu tidak diterima akal? Kongres Missionary Colorado yang diadakan pada 15 Oktober 1978 membawa satu simbolik tema mengatakan Kolonial Amerika Utara untuk mengkristiankan kaum muslimin. Ini 15 Oktober 1978 tau. Beberapa perkara yang diangkat dalam kongres itu antara lain mengatakan hakikat ilmiah dengan akidah Kristian. Islam adalah tata cara agama yang secara sosial dan politik sangat ideal, yang penuh kesederhanaan dan kejelasan. Di antara kongres ada yang bertanya, bagaimana mungkin akal sihat dapat memahami doktrin Trinity? Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Ni dalam kongres tersebut telah pun mereka sendiri bertanya tentang tiga ni jadi satu, satu jadi tiga macam mana. Tadi Benedict mengatakan bahawa agama Islam ni agama yang tidak masuk akal kan. Tapi dalam kongres yang berlaku 1978 di Colorado ni membuktikan sebaliknya. Delegasi yang datang itu bertanya macam mana kita nak wujud dan juga influence orang ramai bahawa tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Anak-anak tanya pun kita tak boleh jawab. Budak kecil pun tanya tiga tu tentu beza daripada satu kan. Ada yang setengahnya menggambarkan dia macam pokok. Pokok tu dahannya satu, dahannya banyak, batangnya satu, akarnya banyak pula. Macam mana orang nak faham ni? Pokok tu ada dahan, ada daun, ada batang. Batangnya satu, tapi di atas dahan, di atas ada tiga. Daun, buah, ranting. Itu Trinity nak dipahamkan kepada masyarakat. Tapi pokok ni dia bukan manusia. Dia bukan satu organisasi, tadbir dan sebagainya tuan-tuan ya. Baik. Ni padri yang bernama Yohanes Paulus II pernah menulis meminta Amerika Syarikat memberi bantuan
Dana Melalui Bulletin diterbitkan akhir 1990 agar para misioneri dapat meningkatkan aktiviti dan misinya, mengatakan bahawa Islam adalah agama yang menentang, menghalang penyebaran Kristian. Pemeluk agama Islam makin bertambah dan pemeluk agama Kristian makin menyusut, termasuk di wilayah Kristian di Timur Dekat dan juga di Afrika. Ada beberapa jambatan penghubung Islam terus bertambah di selatan Eropah dan banyak gereja yang telah pun dibeli untuk dijadikan sebagai masjid. Ini kita boleh baca di mana-mana lah. Ini antara yang disebarkan oleh New York International pada 12 Januari 1991. Adakah anda bertanya, wahai Benedict, berapa ramai orang mahu menerima Islam? Dan mengapa Kristian mengalami kemunduran di era kemajuan ilmu pengetahuan dan logik pada hari ini? Boleh jawab tak soalan saya ini? Kenapa makin ramai orang masuk Islam? Saintis, ahli matematik, doktor, orang bijak pandai masuk mengenali Islam, masuk Islam. Mereka ni daripada Afrika, daripada Asia ramai, dari Eropah, daripada Amerika sendiri pun setiap hari bertambah bilangan masjid dan sebagainya. Kalau Islam ni tidak bersedari dengan akal, kenapa orang pandai-pandai ni masuk Islam? Pemain bola sepak ni macam-macam lah. Baik, dalam satu periodical library di Paris pernah publish satu buku yang sangat berharga. Di antaranya The Problem of Jesus and Christian Sources, karya seorang pendeta Katolik. Dia seorang profesor sejarah agama di Universiti Jerman. Dan juga akhirnya Vatican telah mengumumkan pemecatannya pada 2 Julai 1933 kerana dia merasa ragu dan bimbang terhadap tulisan-tulisan Vatican tentang ketuhanan dan Jesus. Ada sebuah pendapat penting yang dicatat dalam Ensiklopedia Perancis, judul yang kelima, muka surat 117. Pendapat itu menyebutkan semua rujukan Kristian merupakan hasil karya Paus Paulus ataupun para pengikutnya, dan nama-nama yang tertera dalamnya tidak lain hanyalah nama-nama pinjaman yang tidak ada hakikatnya, ghostwriter. Tak tahu, bogus semuanya. Allahu Akbar, insyaAllah. Itu sebab dalam buku yang bertajuk Aqaid Al-Wathaniyah fi Diyana Al-Nasraniyah, karya Muhammad Tahir At-Tanir, maka dibuktikan 46 kesamaan antara naskah-naskah India, Paganism dan juga Injil. Kesamaan di antara Injil dengan naskah-naskah tulisan pagan India dan juga apa-apa yang datang daripada tempat lain, mana pengaruh itu berlaku dalam agama Kristian. Saya baca di sini tuan. Krishna adalah sang juru selamat, penebus dosa, penghibur, gembala yang baik, perantara anak Tuhan, pribadi kedua dari Trinitas Kudus, Trinity Kudus, iaitu Bapa, Anak dan juga Roh Kudus. Maka benda yang sama ditulis dalam Bible. Jesus adalah juru selamat, penebus dosa, penghibur, gembala yang baik. Sama. So mana kitab yang lebih awal? Veda lebih awal. Veda menyatakan Krishna, tapi dalam Bible benda-benda yang sama, ayatnya sama, macam copy paste. Ini dibuktikan oleh Dr. Muhammad Tahir At-Tanir dalam buku beliau bertajuk Al-Wathaniyah fi Diyanati Nasraniyah. 4 kitab Injil yang dirujukan sebenarnya berasal daripada lebih 100 Injil yang telah disembunyikan di Vatikan, tak pernah disampaikan oleh Jesus dan tidak turun sebagai wahyu, tapi ditulis sebenarnya Jesus. Injil pertama, Injil Matius ditulis pada tahun 50 Masihi kerana Matius meninggal di Habasyah tahun 70 Masihi. Yohanes yang tercatat di Ensiklopedia Britania, dalam penulisannya dilakukan oleh puluhan orang. Tidak diragukan bahawa Injil Yohanes adalah Injil palsu yang dipalsukan. Jadi tuan-tuan, ni adalah benda yang menunjukkan kepada tak selarinya apa yang terdapat dalam catatan itu nak dibandingkan dengan Al-Quran, nak dibandingkan dengan Islam. Tuan-tuan pergilah ke Morocco ke Afrika ke India ke Malaysia ke, sembahyang bulan Ramadan dengan imam baca, sama bacaannya. Kalau ada pun di sudut bacaan di Afrika di Maghribi itu, bacaan imalahnya, bacaan dengan kari yang qiraat yang berbeza sedikit, tapi benda yang sama. Setiap hari ribuan orang hafiz lahir di timur di barat, dan para hufaz yang hafal Quran ni kadang-kadang tak faham bahasa Arab pun, tapi mereka hafal. Semaklah di mana-mana, sama saja bacaannya, petiklah mana-mana ayat sekalipun sama. Tapi boleh tak tuan-tuan temui seorang di dunia menghafal kitab Bible? Soalan ditanya oleh Ahmad Didat kepada para Kristian, dia tak boleh menghafal. Bahkan ketika berbincang pun nampaknya ingatan Ahmad Didat almarhum dan juga Dr. Zaki Naik lebih tepat daripada para Kristian itu sendiri. Ada tak bukti yang lebih jelas daripada ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Beberapa kitab Injil telah ditemui di Hamadi di dataran tinggi di Mesir pada tahun 1945. UNESCO menterjemahkan naskah-naskah Injil itu pada tahun 1995
Dalamnya terdapat pernyataan yang tertulis. Sang Juru Selamat berkata, sungguhnya yang kamu lihat tertawa bahagialah Yesus yang hidup. Namun orang yang dipaku kedua tangan dan kakinya adalah penggantinya. Mereka telah menoreh aib pada orang yang menyerupai. Lihatlah dia dan lihatlah aku. Ini adalah satu Injil kuno yang ditemui di Mesir, yang menunjukkan bahawa yang disalib itu bukannya Nabi Isa AS. Itu yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Dalam Bible sini menyatakan demikian, tuan-tuan. Ini Bible kuno yang ditemui pada tahun 1945, diterjemahkan oleh UNESCO dalam bahasa moden 1975, 30 tahun selepas itu. Baik. Ya. Jadi dalam Kristian, akal fikiran terpasung. Tinggalkan akalmu dan terimalah. Tinggalkan akalmu dan ikutilah aku. Patuhlah kerana kamu buta. Yakinlah ini, jika tidak kamu akan binasa. Kebodohan adalah pokok ibadah dan kotoran sebahagian daripada iman. Jangan bertanya dalam hatimu, bagaimana mungkin Allah berinkarnasi, menjelma. Incarnation ni menjadi manusia. Hilangkan fikiran itu, kerana itu menjadi hak prerogatifnya. Dalam Injil tidak benarkan kita berfikir. So, siapa yang tak menggunakan akal? Soalannya. Ya, ada kaum Islam yang dituduh tak menggunakan akal, ataupun padri ini yang tidak menggunakan akal. Baik, tuan. Ya, keputusan membentukkan Inquisition pada bulan November 1478 merupakan satu torehan aib di wajah gereja yang tidak dapat dihapuskan. Di Sepanyol, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh padri, kemudian pengadilan ini telah pun disebarluaskan ke seluruh Afrika, seluruh Eropah. Telah pun dibuat selama 18 tahun, bahawa ini adalah tidak boleh ditanya tentang apa yang terdapat dalam kitab yang tidak difahami oleh akal ini. Jadi pengadilan juga, siapa yang bertanya akan dikenakan hukuman gantung, iaitu seramai 6,860 orang telah pun menjalani berbagai bentuk penyiksaan, sementara 97,023 orang telah pun dihukum dengan berbagai hukuman. Ya, kebebasan berfikir dianggap sebagai satu kejahatan yang mesti dihukum dengan beratnya. Kisah Galileo yang disidang dan pengadilan yang popular dalam masyarakat. Surat khabar English Guardian pada 29 Jun 1983 menyebutkan sebuah komiti ilmiah keagamaan di Vatikan di bawah pimpinan Padri Johannes Paulus pada masa itu untuk mengembalikan sudut pandang pemikiran Galileo dan mengkoreksi kesalahan gereja dalam menghadapi Galileo mengatakan bahawa sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari bertentangan dengan apa yang disebut dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lagi sekali saya tanya tuan-tuan, siapa yang tak mendapati akal? Ya, kalau dikatakan oleh Benedict tahun 2006 ini, adakah kata-kata itu betul mengatakan Islam tidak mendapati akal, ataupun apa yang terdapat dalam Kristian tidak mendapati akal? Ya, wahai padri, anda ingat bahawa gereja yang membakar perpustakaan Alexandria Mesir dengan alasan memerangi ilmu kuno yang pada masa itu mereka sebut sebagai ilmu berhala. Ya, bukankah gereja telah mengeluarkan kebijakan untuk mengusir siapa sahaja yang bahas falsafah dan pendapat Ibn Rushd? Sebagai contoh, Sefer Babsoni yang dibunuh di Universiti Paris kerana dia bicara tentang Ibn Rushd. Ini adalah seorang sarjana Islam yang terkenal, Ibn Rushd, ya, yang merupakan ahli falsafah, telah pun dibunuh oleh siapa yang bicara tentangnya kerana dia membawa ilmu, maka dia dibunuh, seperti berlaku di Universiti Paris. Siapa yang menggambarkan peta syurga dan neraka? Siapa pula yang perjualbelikan cek penebusan dosa? Tahu tak tuan-tuan? Satu masa dahulu ketika perkara yang namanya jihad, perang salib berlaku di antara umat Islam dengan Kristian, maka ada pihak yang takut nak pergi perang, maka pihak yang takut ni kena pembebasan untuk masuk syurga. Dia kena beli sijil keampunan. Siapa yang keluarkan sijil keampunan, tuan-tuan? Ya, gereja yang keluarkan sijil pengampunan. Siapa yang tak nak pergi perang kena beli sukukul ghufran, boleh beli cek itu. Adalah nilai tentu mengikut pada rate tahunan lah. Tahun itu nilainya banyak ni. Jadi siapa yang penakut tak nak pergi perang, kalau pergi perang mati syahid masuk syurga. Siapa tak nak pergi perang boleh beli sijil itu untuk dapat exemption daripada pergi perang, dan dengan cek itu berlaku ke akhirat. Agak masuk akal ke tuan-tuan benda sedemikian? Ini sejarah tau. Baik tuan, berat untuk kita bincangkan, tapi sebenarnya kita sebagai umat Islam wajib mempertahankan Islam untuk membaca bahan-bahan seperti ini bagi membuktikan siapa yang disebarkan dengan mata pedang, Islam ke Kristian? Dan siapakah yang lebih menepati akal, Islam ke Kristian? Cuba baca. Pada saat Eropah menyaksikan pertentangan antara ilmu dan agama di bawah penguasaan gereja, justru dunia Islam memberi penghargaan kepada pencari ilmu
seorang ilmuwan akan diberi emas untuk satu buku yang berhasil tulisnya. Ini berlaku pada zaman Harun Ar-Rasyid lagi. Berapa hijrah tuan-tuan? Pada tahun 100 hijrah lebih, 150 hijrah, Harun Ar-Rasyid telah pun membuat satu undang-undang, siapa yang membawa ilmu, mencipta ilmu, menulis ilmu, maka seberat buku itu dia berikan emas untuknya. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Adakah anda lupa tentang keutamaan Ibn Khaldun yang telah menulis dalam falsafah, sosiologi dan juga sejarah? Adakah tuan terlupa, wahai padri, tentang Syarif Al-Ardisi, Ibn Rushd, Ibn Sina, yang bahan rujukan perubatannya dipakai di barat sampai ke Eropah sampai hari ini? Adakah tuan tidak kenal kepada Jabir bin Hayyan, kepada Musa bin Syakir dan anak-anaknya, Abdurrahman Al-Khazin? Apakah terlupa pada algoritma, kepada algebra yang telah pun dibuat oleh Al-Jabr, dan juga matematik Al-Khwarizmi, penelitian Al-Zulkali yang dikutip oleh Copernicus? Apakah anda lupa kepada Ibn Haytham yang menemui tentang matematik, degree dan sebagainya, sudut dan sebagainya? Adakah bangsa Eropah lupa terhadap semua ini? Pada waktu itu mereka masih lagi menggambarkan potret neraka jahanam dan melarang para ilmuwan mengatakan bahawa bumi itu bulat. Pada zaman itu, ketika komik Halley yang muncul pada tahun 1682 menghebohkan bangsa Eropah, mereka langsung mengadu kepada padri pada masa itu, minta perlindungan kepadanya. Padri pun segera memberi perlindungan kepada mereka. Dia mengusir komik itu dari angkasa. Sang komik pun kembali ke angkasa kerana takut pada padri. Tapi komik itu muncul kembali dan akan terus muncul setiap 76 tahun sekali. Allahu Akbar. Lawaklah cerita ni tuan-tuan, ketika komik Halley datang. Pada masa itu belum nama komik Halley lagi. Lalu dekat dengan dunia, maka semua orang Kristian lagi mencari padri ni. Padri apa namanya? Padri Lino Boentius. Kemudian dia pun duduk menipu orang-orang Kristian dengan berdoa, mengatakan maka padri itu mengatakan komik ni takkan datang lagi ke dunia. Tapi 76 tahun kemudian datang balik semula. Boleh fikir tuan, dia lawak jenaka. Orang yang faham isu ni akan ketawakan betapa jahilnya orang pada masa itu, orang Kristian pada masa itu, menganggapan bahawa padri itu punya doa yang menyebabkan komik itu tidak langgar bumi. Padahal memang kitarannya menyebabkan dia akan lalu dekat dengan bumi 76 tahun sekali. Hari ini baru terbukti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antara para tokoh gereja, Frederick mengatakan bahawa mereka tidak hanya salah dalam setiap kalimah yang mereka ucapkan, lebih daripada itu mereka berdusta. Artinya mereka tidak bebas berdusta tanpa dosa kerana ketidaktahuan mereka. Jadi dalam pertemuan bulan Julai 1917, Majlis Rendah Organisasi Canterbury pernah mengatakan bahawa kitab suci Injil bukan firman Allah, tetapi dia telah bercampur dengan kisah-kisah biasa yang diciptakan manusia. Sebagaimana banyak sekali peristiwa yang disebutkan dalam kitab Injil itu tidak boleh diterima oleh akal. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Ini adalah persidangan Canterbury tau, 1917. Semua tarikhnya ada. Terima guys, tengok Baik, kata-kata Benedict yang ditulis, kemudian dia telah berkali-kali memilih ungkapan Caesar Byzantium yang hidupnya penuh rasa sakit dan pahit kerana selalu kalah dalam peperangan salib menentang orang Arab dan juga orang Islam. Tahukah tuan-tuan bagaimana dia berpendapat? Tentu dia akan memilih apa yang sesuai dengan fikirannya. Dia berpura-pura melupakan ratusan kesaksian ada dari para tokoh falsafah, pemikir dan sejarawan Islam kerana tidak sesuai dengan jiwanya. Nampak sekali kejahilannya ketika dia mengatakan ayat tiada paksaan dalam mulut agama Islam adalah pemikiran di awal Islam sahaja. Namun setelah perang demi perang berlangsung, ayat ini tidak lagi dapat diamalkan, tidak lagi berlaku. Ini kata-kata seorang yang kalah dalam perangan. Lalu kedengkian, hasad terhadap Islam menyebabkan dia mengatakan berbagai-bagai perkara yang mengikut nafsu dia, bukan berasas kepada ilmiah, tuan-tuan. John Davenport, seorang ilmuwan English, dalam bukunya An Apology for Muhammad and the Quran, mohon maaf atas persepsi dan kata-kata dusta yang popular di barat tentang umat Islam dan kitab suci Al-Quran. Lord Hadley, seorang Muslim Inggeris, mengatakan sungguhnya para penghias dan juga yang menceritakan tentang pembohongan ini tidak belajar, bahkan terhadap prinsip agama mereka tidak tahu. Jika mereka mahu belajar, tentu mereka dapat menyebarkan beberapa pernyataan terkenal ke seluruh pelosok dunia bahawa tuduhan itu adalah dusta dan satu yang diada-adakan. Tolstoy juga seorang sejarawan, seorang ahli falsafah Rusia, meminta maaf kepada Rasulullah dan mengakui kebenaran Islam. Sebagai balasan atas kata-kata benar ucapkannya, padri telah menghalangnya dari kasih sayang Tuhan Yesus. Tuan-tuan, mengenai Nabi, Tolstoy pernah menuturkan, cukuplah
Sebagai sebuah kebanggaan bagi Muhammad, dia telah membuka jalan menuju keluhuran dan kemajuan. Tentu ini adalah kerja besar yang tidak dapat ditandingi kecuali oleh orang yang dianugerahkan kekuatan, hikmah dan pengetahuan. Lelaki seperti ini patut mendapat penghormatan. Ini kata-kata siapa tuan-tuan? Tolstoy. Kusmianto. Seorang sejarawan Spanyol, Sanchez Albuan, mengatakan bahawa kesaksian seraya memberikan kesaksian dengan berkata, sungguhnya pembebasan dilakukan oleh Arab Muslim terhadap Spain telah mendatangkan berbagai bentuk kebaikan di sana. Ada banyak lagi lah tuan-tuan. Michael Hart meletakkan Nabi dalam ranking the most influential person in history. Begitu juga penyanyi Jerman Goethe, yang pernah satu masa dulu mengadakan peringatan malam Qadar sebab turunnya Al-Quran. Dengan tegas, sastrawan dan juga ahli falsafah Jerman ini mengatakan, jika Islam bermakna kepasahan kepada Allah, atas nama Islam kami hidup dan kami mati. Maka Goethe ni Goethe, sebut pun susah namanya, Goeth. Beliau ni sendiri telah pun mengatakan bahawa beliau adalah seorang Muslim. Ada catatan yang menunjukkan demikian. Jadi tuan-tuan, buku ni sangat penting untuk kita faham. Dialog-dialog ketamadunan seperti ini membuka minda untuk kita membuktikan kebenaran Islam, bahawa Islam tak pernah tersebar dengan mata pedang, tak pernah tersebar dengan keganasan. Yang tersebar keganasan itu agama lain. Umat Islam tidak pernah mengangkat pedang melainkan untuk mempertahankan diri. Inilah pembuktian yang telah pun dikemukakan oleh Dr. Syauqi Abu Khalil dalam buku beliau ni, bahawa benarkah Islam disebarkan dengan mata pedang, dan bukankah Islam dan benarkah Islam ni merupakan agama yang tidak mengikut akal, tidak menggunakan landasan yang waras. Ini semua merupakan penipuan terhadap Islam, tuan-tuan. Jadi ini adalah jawapan kepada pidato yang disampaikan oleh Paus Benedict yang ke-16 ketika pidato di Selatan Jerman pada 12 September 2006. Dr. Syauqi Abu Khalil menjawabnya, dan wajar bagi kita umat Islam untuk memahami diskusi ini, tuan-tuan. Walaupun kita tidak mampu jadi seperti Zakir Naik, Ahmad Didat, tapi sekurang-kurangnya kita dapat jawab tomahan ini dengan konteks kemasyarakatan kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan sahabat kita, anak-anak kita bertanya sebagai contohnya. Baik tuan-tuan, sekian setakat ini saja dulu untuk tengah hari ini. Bagi tuan yang minat untuk menyertai kami dalam perjalanan umrah, insya-Allah bulan 12 ada pimpin grup, tinggal seat tak banyak sangat. Jadi segera tuan-tuan pada 27 12 tuan-tuan boleh buat pendaftaran sekarang. Dan tuan-tuan berminat untuk dapatkan buku ni, boleh dapatkan Perjalanan Travel, baca. Jadilah orang yang baca. Hadiahkan untuk sekolah anak kita, hadiahkan untuk masjid dekat rumah kita, pejabat kita, library dan sebagainya. Letak kat rumah supaya orang baca. Isi kita, anak-anak kita baca address penyebaran Islam. Ada bersama dengan kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat dapatkan. InsyaAllah kita akan baca lagi beberapa topik yang penting. Cerita kemasukan Islam. Biarlah semuanya kita dapat rujuk pada fakta dan sejarah. Sekian. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang kirim star kepada saya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih semua. Gikalog, terima kasih semua. Share pada teman yang lain, jangan lupa. Sekian. Bagi tuan, waktu zuhur dah masuk. Sembahyang zuhur berjemaah bersama keluarga di masjid, di surau, di pejabat. Haji Hamidah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Aziha Muhammad, terima kasih semua. Gikalog, terima kasih.